Assalamualaikum, salam sejahtera. Utama TV Ace 24 November 2020, anda bersama saya Lukman Muhammad. Dan saya Zaliza Awang, ikuti berita ini. Buat pertama kalinya, Malaysia merekodkan kes harian COVID-19 mencecah lebih 2,000 kes baru. Pada Selasa, sebanyak 2,188 kes baru positif COVID-19 dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini 58,847 kes. Kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula adalah 14,353 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, Selangor masih lagi merekodkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 1,623 kes atau 74.2%. Ini diikuti oleh negeri Sabah iaitu sebanyak 232 kes atau 10.6% dan Perak sebanyak 112 kes atau 5.1%. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan pada Selasa bilangan kes sembuh COVID-19 adalah sebanyak 1,673 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah 44,153 kes atau 75% daripada jumlah keseluruhan kes. Sementara itu, di Sarawak pula, satu kes positif COVID-19 dikesan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,056 kes. Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan terdapat 10 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada Selasa. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini adalah seramai 992 orang atau 93.94% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Setakat ini, tiada kluster baru dilaporkan sekaligus menjadikan terdapat 6 kluster yang kekal aktif di Sarawak. Pengangkutan bas ekspres di Kuching tidak terkecuali terima tempias daripada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilanjutkan di daerah itu sehingga 27 November ini. Impak PKP yang pertama pada Mac lalu masih belum reda dan ianya meninggalkan kesan berpanjangan terutamanya kepada jumlah penumpang. Menurut pengurus Terminal Bas Kuching Central, Stanley Ong, jumlah penumpang sepanjang tempoh PKP dan PKPB hanya 40% daripada lebih 28,000 penumpang sebulan sebelum PKP berkuat kuasa. Meskipun perkhidmatan masih diteruskan ketika PKPB dikuatkuasakan, namun perjalanan khidmat itu dilaksanakan berlandaskan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Jelas Stanley, penumpang bas wajib mengemukakan permit rentas daerah yang sah daripada pihak polis sebelum meneruskan pembelian tiket. Remind the passenger to apply permit or pass from the police station before the proceedings to other district. Because since this one, the Kuching is still in under red zone, then we go to other zones like yellow or green zones, then we need a permit. In fact, the CMCO should be stopped yesterday, but the government decide to extend until this Friday, the 27th of November. We're still asking to remind the passenger to apply permit. Tidak ingin menambah beban operator bas, Stanley memberitahu pihak pengurusan tidak mengenakan sebarang cas tambahan kepada setiap tiket yang dijual. Ia salah satu cara bagi memastikan pengurusan keuangan operator bas tidak terjejas dan masih mampu beroperasi. No, still maintain. The bus fare still maintain. Yeah. We not adjust any bus fare. We all sales are under the ceiling price set by the LPKP, by the government. Yeah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Hui Hian menggesa orang ramai agar memastikan anjing peliharaan mereka divaksin bagi mencegah penularan wabak rabies.
Menurutnya, rabies yang menjangkiti anjing dapat dicegah dengan mendapatkan vaksin rabies setiap tahun yang diberikan secara percuma oleh Kerajaan Sarawak. Penularan rabies masih dapat dikawal dengan kerjasama semua pihak, terutama pemilik haiwan peliharaan seperti anjing dan kucing. Tegas Dr. Sim, walaupun negara masih berdepan dengan cabaran baru dalam menangani pandemik COVID-19, namun ancaman rabies tidak diabaikan. Bagaimanapun, kesedaran masyarakat mengenai bahaya jangkitan rabies juga perlu ditingkatkan. Beliau berkata demikian mengulas kes terbaru rabies di Sarawak yang mengorbankan seorang remaja berusia 16 tahun di Sarawak baru-baru ini. Ia sekaligus merekodkan kematian ke-6 kes jangkitan rabies di Sarawak sejak diisytiharkan pada 31 Julai 2017. Rakyat Sarawak perlu memainkan peranan dengan lebih serius dengan membendung penularan rabies kerana banyak sumber telah digunakan untuk membendung wabak itu sejak 2017. Cubaan nampak pendatang asing tanpa izin parti menggunakan jalan tikus di Tebedu untuk memasuki negeri ini gagal apabila mereka ditahan oleh pasukan rondaan tentera darat Malaysia TDM sekitar jam 9.35 malam pada Isnin. Markas Divisyen Pertama Infanteri dalam kenyataannya berkata, semasa di soal siasat, kesemua lelaki yang berasal daripada Antikong Indonesia itu memberikan alasan ingin ke Kuching untuk bekerja. Bagaimanapun, kesemua mereka telah diarah berpatah balik ke negara jiran itu semula. Untuk rekod dalam kenyataan itu lagi, TDM telah membuat 2 kali pengusiran melibatkan 8 parti yang masuk ke negeri ini secara haram melalui jalan tikus di sempadan Tebedu, Kalimantan Barat. Menurutnya, modus operandi yang digunakan adalah dengan memasuki kawasan sempadan pada awal pagi atau lewat malam. Sementara itu, 20 lorong tikus dan 10 lorong gajah telah dikenal pasti sebagai laluan panas pendatang asing tanpa izin parti melakukan aktiviti penyelundupan dan mendapatkan barang kawalan di sepanjang kawasan sempadan. Sempadan itu dipercayai bermula dari Teluk Melano hingga ke Nanga Badau. Panglima Brigad Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Dato' Azhar Ahmad mendedahkan laluan-laluan itu berada berdekatan dengan Kompleks Imigresen, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS termasuk di Tebedu, Serikin, Biawak dan Lubuk Antu. Beliau mengakui laluan tikus itu menjadi pilihan utama parti untuk masuk ke Sarawak sejak penutupan sementara ICQS Sempadan Sarawak Indonesia dilaksanakan akibat daripada pandemik COVID-19. Bagaimanapun, katanya setakat ini aktiviti keluar masuk parti khususnya di kawasan kawalan Brigad Ketiga berjaya dikawal dengan baik. Katanya lagi jumlah kekuatan anggota operasi kawalan di sempadan juga telah ditambah seramai 140 orang. Malahan kita sebenarnya menambah lagi kekuatan anggota kita daripada Optras yang kita ada mengawal sempadan tu, kita tambah dengan Op Kerangka di mana kita tambah lebih kurang about 1 company plus kalau ikutkan dalam strength dalam 140 orang lagi kita tambah daripada yang original kita hantar. Malahan kita pun dah saya rasa berjaya lah. Pada saya kita berjaya menghalang kemasukan dan juga menghalang yang parti yang berada di dalam Indonesia untuk keluar daripada Malaysia. Kita punya modus operandi kita buat pengintipan dan juga kita akan buat sekap, ya, kita akan buat sekap tertangkap dan kita akan serahkan secara laporan polis dan kita lepaskan mereka balik ke sempadan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kampung Pakit A sempena program Jiwa Murni baru-baru ini. Tambah beliau lagi, pasukan resikan turut dihantar ke beberapa lokasi panas sempadan untuk membantu mencegah aktiviti kemasukan parti daripada berlaku.
Selain itu, katanya mana-mana parti yang ditahan akan diserahkan kepada pihak polis terlebih dahulu sebagai rekod sebelum dibawa balik untuk diarah pulang ke negara asal melalui sempadan. Kita paling risau yang keadaan sekarang ni, takut ada parti bawa pandemik COVID-19 ni. Itu yang kita risau. Dan apa-apa hal kita halau. Dan tak ada sentuhan daripada anggota kepada pendatang-pendatang asing ni untuk mengelakkan daripada jangkitan atau sebagainya. Kita tak tahu sebab kita tak ada KKM yang bersama-sama kita. Jadi dulu waktu mula-mula dilancarkan, kita memang tangkap, serah pada polis dan bantu polis untuk bawa mereka untuk buat saringan COVID. Tapi sekarang dah tak ada sebab kita nak memudah carakan, kita halau mereka keluar terus daripada tanpa sentuhan daripada anggota. Kalau nak cek apa sekalipun, suruh mereka letakkan IC ke pasport ke apa atas tanah dan anggota kita akan tengok, ambil daftar, kita lepaskan mereka sana. Kecuali barang-barang yang merupakan barang-barang kawalan, kita rampas. Siang dan malam berkhidmat dengan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, terutama di perbatasan dari dicerobohi anasi luar. Namun sekarang bukan sahaja negara menguatkuasakan pemantauan dan keselamatan di sempadan untuk menghalang musuh, tetapi berdepan cabaran yang lebih sukar untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan, iaitu COVID-19. Mungkin ramai tidak tahu apakah cabaran dan halangan dihadapi oleh anggota keselamatan ini, tapi inilah realitinya. Pengorbanan yang tidak ternilai demi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sekaligus mengutamakan keselamatan rakyat. Sekian laporan Odlin Ketani bersama juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Bertemu kembali. Pengisytiharaan darurat seperti mana dilaksana di Parlimen Batu Sapi akan dipertimbangkan di Parlimen Gerik dan Dewan Undangan Negeri Bugaya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan, ia bagaimanapun bergantung kepada penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Bagi Batu Sapi tambahnya, Jemaah Menteri membuat keputusan untuk meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menasihatkan Yang di-Pertuan Agong supaya darurat diisytiharkan berpandukan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan selepas melihat kepada situasi COVID-19 di negeri berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 18 November lepas mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi yang sekaligus membatalkan pilihan raya kecil kerusi itu yang ditetapkan pada 5 Disember. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai tarikh-tarikh penting urusan pilihan raya kecil PRK Parlimen Gerik, Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah pada 27 November ini. Setiausaha SPR Datuk Ikmaruddin Ishak dalam kenyataannya pada Selasa berkata, mesyuarat khas itu akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh pada pukul 9.30 pagi di Ibu Pejabat SPR. Mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRK seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan-persiapan lain yang diperlukan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Menurut Ikmaruddin, SPR telah menerima pemakluman rasmi kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Gerik dan DUN N66 Bugaya Sabah susulan kematian kedua-dua penyandang kerusi tersebut. Penyandang kerusi Parlimen Gerik Allahyarham Datuk Hasbullah Osman meninggal dunia pada 16 November, manakala penyandang kerusi DUN Bugaya Allahyarham Manis Muka Muhammad Dara yang telah meninggal dunia pada 17 November lalu. Rancangan TV Pendidikan terima sambutan menggalakkan dalam kalangan murid, guru dan ibu bapa dengan 96.4% murid bersetuju supaya slot rancangan itu ditambah. Itu peratusan yang didapati menerusi tinjauan oleh Kementerian Pendidikan KPM. Dedah Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin, tinjauan itu bertujuan melihat penerimaan dan keberkesanan penggunaan TV pendidikan dalam kalangan murid, guru serta ibu bapa atau penjaga di kawasan luar bandar dan pedalaman.
Tinjauan itu meliputi 600 sekolah, 12,506 murid, 17,665 guru dan 14,786 ibu bapa atau penjaga di 8 negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Selain itu, 98.7% murid, 98% guru dan 96% ibu bapa atau penjaga bersetuju tempoh rancangan TV pendidikan dilanjutkan selepas tamat PKP. Berdasarkan dapatan ini, KPM telah menambah masa siaran TV pendidikan selama 4 jam lagi di Tutor TV Astro mulai 4 Mei 2020. Terkini, pada 23 November 2020, KPM telah memulakan siaran TV pendidikan selama 3 jam di saluran NTV 7. TV pendidikan diperkenalkan semula secara terestrial di saluran TV OK selama 2 jam sehari mulai 6 April lepas, menjadikan keseluruhan tempoh siaran TV pendidikan selama 9 jam sehari termasuk menerusi Tutor TV Astro 4 jam dan NTV7 3 jam. Selain itu, Razi berkata laporan capaian tontonan TV pendidikan menunjukkan jumlah tontonan secara kumulatif di TV OK sejak mula disiarkan pada 6 April lepas sebanyak 1.8 juta tontonan, manakala jumlah tontonan di saluran Astro mulai 4 Mei adalah sebanyak 5.4 juta tontonan. Laporan ini menunjukkan bahawa TV pendidikan telah membantu untuk meningkatkan akses murid kepada bahan pembelajaran, seterusnya meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam kalangan mereka. Keberkesanan TV pendidikan adalah dilihat dalam konteks perluasan kebolehcapaian, terutamanya oleh murid-murid di kawasan yang tidak mempunyai akses talian internet atau murid yang tidak mempunyai. Menyifatkan 2020 tahun yang mencabar, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, pengumuman pelbagai inisiatif oleh kerajaan dan pelaksanaan yang proaktif akan menjadi enjin dan menggerak roda ekonomi negara untuk memecut dengan lebih laju dan pesat. Inisiatif tersebut adalah seperti pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin tambahan, pelanjangan semula ekonomi negara dan pakej ransangan ekonomi kita prihatin yang berjumlah RM305 bilion serta belanjawan 2021. Antara tanda pemulihan adalah apabila kadar pengangguran menunjukkan penurunan daripada 5.1% pada suku kedua kepada 4.7% di suku ketiga, selain indeks harga pengguna yang mula menyaksikan tanda-tanda penambahbaikan. Katanya 2020 merupakan tahun yang cukup mencabar apabila negara diuji dengan penularan pandemik COVID-19 selain berdepan dengan krisis politik serta cabaran untuk memulihkan semula ekonomi yang terjejas. Semua pihak termasuk rakyat diminta meneliti intipati belanjawan 2021. Ini adalah untuk menilai kesungguhan serta komitmen kerajaan dalam membela nasib golongan yang kini menghadapi kesukaran akibat pandemik COVID-19. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, belanjawan itu dirangka dengan menitik beratkan kesejahteraan rakyat serta kelangsungan perniagaan. Malah kerajaan turut komited untuk memperhalusi cadangan penambahbaikan sambil mengimbangi setiap keperluan rakyat. Kebelakangan ini banyak tomahan dan kritikan yang dilemparkan terhadap keprihatinan kerajaan membela nasib rakyat lebih-lebih lagi menjelang belanjawan 2021 menantikan kelulusan Dewan Rakyat pada 26 November. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan menilai sendiri komitmen kerajaan yang terselah melalui 4 pakej ransangan ekonomi yang telah dilaksanakan dalam hanya 8 bulan, yang telah memanfaatkan berjuta keluarga, rakyat dan beratus ribu perniagaan. Malah kita semua telah menerima manfaat secara langsung atau tidak langsung. Beliau berkata demikian ketika membentangkan laporan Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi antara Agensi Nasional Laksana ke-30 mengenai pelaksanaan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin dan penjana. Katanya lagi, kerajaan juga telah mengambil pelbagai langkah proaktif dalam belanjawan 2021 termasuk peruntukan tambahan RM1.5 bilion selama 3 bulan untuk 70,000 majikan dan 900,000 pekerja sektor pelancongan dan peruncitan bagi memastikan kesemua subsektor terbabit dan paling terkesan mendapat bantuan secukupnya. Ini adalah sebahagian daripada agenda kerajaan untuk menjamin setiap rakyat dapat mengecapi hasil pembangunan negara
selaras dengan semangat kemakmuran bersama menerusi belanjawan bagi tahun 2021. Secara keseluruhannya, saya yakin usaha kerajaan akan meletakkan negara di landasan yang betul dengan track rekod prestasi KDNK terbaik di kalangan beberapa negara ASEAN pada suku ketiga 2020 dan kadar pengangguran yang kian menurun. Bertemu kembali. Seorang anggota pasukan gerakan UMM PGA yang bertugas di pos sempadan Malaysia, Thailand terbunuh akibat ditembak awal pagi Selasa. Kejadian berlaku kira-kira pada 3:10 pagi. Mangsa Korporal Baharudin Ramli, 54 tahun, sedang bertugas bersama seorang lagi rakan anggota PGA iaitu Korporal Nori Hantari, 39 tahun, yang mengalami kecederaan parah. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Tuanku Fauzia HTF di Kangar untuk proses bedah siasat, sementara mangsa yang cedera pula sedang menerima rawatan di hospital yang sama dengan keadaannya dilaporkan kritikal. Susulan itu, seorang suspek ditangkap pasukan 69 Komando, manakala 3 lagi suspek diberkas oleh polis Thailand di Hospital Hadiah ketika mendapat rawatan setelah cedera ditembak oleh pasukan keselamatan Malaysia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO melaporkan jumlah gas karbon dioksida di atmosfera menyaksikan peningkatan drastik pada 2019 dengan kepekatan mencecah 410 bahagian per juta. Memetik Buletin Tahunan Gas Rumah Hijau WMO, trend peningkatan gas rumah hijau buatan manusia itu dijangka berterusan pada tahun ini. Agong WMO Petri Talas berkata, China menjadi negara berprestasi tinggi, menjadi peneraju dalam bidang pelaburan sektor tenaga boleh diperbaharui. Malah Beijing sebelum ini mengumumkan untuk menyasarkan neutral carbon menjelang 2060 adalah memberangsangkan dalam usahanya untuk memastikan udara bebas pencemaran. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai sumbangan China terhadap penjimatan tenaga dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau kepada kumpulan media China secara maya pada Isnin. Selain sentiasa menjadi peneraju bidang pelaburan membabitkan tenaga boleh baharu, China juga merupakan negara ekspor utama teknologi solar fotovolta PV. Baik, sedikit perkembangan sukan. UFC mengesahkan kepulangan Conor McGregor ke gelanggang oktagon untuk perlawanan menentang Dustin Poirier. Kedua-dua atlet seni bela diri campuran MMA itu akan bertarung pada 23 Januari depan di UFC 257 dalam kategori lightweight yang tidak menawarkan gelaran. Ia dijangka akan diadakan di Pulau Pertarungan di Abu Dhabi. Sebelum ini, McGregor mudah menewaskan Poirier pada 2014 apabila mengatasi atlet Amerika Syarikat itu di pusingan pertama dengan tumbukan dalam tempoh 1 minit 14 saat. Poirier, 31 tahun, berpeluang menebus kekalahan terhadap McGregor yang kembali daripada persaraan. Sebelum ini, McGregor mengumumkan persaraannya dari UFC pada Jun selepas dikatakan kecewa kerana tidak dipilih dalam pertarungan besar. Bagaimanapun, beliau kembali yang berniat memburu gelaran lightweight yang ditinggalkan Khabib Nurmagomedov selepas atlet Rusia itu mengumumkan persaraan bulan lalu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama untuk malam ini. Kepada anda di luar sana, ingat peperangan kita menentang COVID-19 masih lagi belum berakhir, Zarul, ya. Jadi kerap cuci tangan, jaga penjarakan fizikal kita dan memakai pelitup muka sentiasa. Betul. Untuk itu, saya Luqman Muhammad dan saya Zaiza Awang. Salam hormat dan selamat malam.